Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alhamdulillahirabbil-alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bersama saya Ustaz Dr. Rusli bin Mokhtar dalam Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah. Pada hari ini, insya-Allah kita akan mengikuti Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah ke-7 insya-Allah. Di mana dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah pun melihat ayat 7 dan kita telah mempelajari banyak perkataan-perkataan yang saya kira berulang dan akan kita tengok banyak kali lah. Yang pertama perkataan ala, iaitu di atas ataupun pada. Qulubihim, iaitu hati-hati mereka. Kita panggil kalbu dalam bahasa Melayu. Him ni ialah mereka. Wa bermakna dan. Ala jumpa sekali lagi. Dan ke atas ataupun pada pendengaran. Wa ala dan ke atas. Sekali lagi jumpa. Dah 3 kali kat sini. Ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Absar penglihatan mereka. Him jumpa sekali lagi. Qulubihim dengan absarihim. Rishawah, selaput. Rishawah ni tak banyak dalam Al-Quran. Walahum, dan untuk mereka itu. Sekali lagi jumpa perkataan him kat sini. Walahum azabun azim. Azabun kita dan kepada mereka azabun. Azab azim ialah azab yang besar. Tapi tak ada dalam bahasa Melayu azab yang besar. Azab memang dah azab bahasa Melayu dah. Azim kita panggil azab yang pedih dalam bahasa Melayu. Okey, pada hari ini insya-Allah kita akan tengok. Hari ini lebih mudah lagi kerana cuba perhatikan pada perkataan-perkataan yang saya warnakan dengan warna biru. Okey, semua ni tertinggal. Wow, dalam warna kuning. Sebenarnya warna biru juga ni. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Okey. Wa minan nas, dan di kalangan. Daripada annas, manusia, dan di kalangan manusia, dan daripada manusia. Mina, daripada, tapi nak sedapkan bahasa kita, dan dari kalangan manusia, iaitu di antara manusia tu man. Ada orang yang man ni sebenarnya siapa? Kalau orang Arab, dia nak panggil, dia nak kata, dia nak tanya kita, siapa awak? Kita telefon dia, man anta? Dia kata, siapa awak? Siapa? Siapa ni orang lah kan? Kalau bukan manusia, dia tak panggil siapa. Dia panggil apa? Ma. Jadi di sini bukan ma, tapi man. Orang lah. Dan di kalangan, untuk kita sedapkan dalam bahasa Melayu kita, dan di kalangan manusia. Anas ni manusia. Anas ni unik sikit. Dia berasal daripada perkataan lupa. Nasiya, yansa. Tapi akhirnya jadi anas ditambah alif lam, iaitu menunjuk kepada satu jenis makhluk yang lupa, iaitu manusia. Gitu. Wa minan nas, dan di kalangan manusia, man, siapa, iaitu orang lah. Kita terjemah dia. Orang
Yaqulu, dia berkata. Dan di kalangan manusia ada orang yang berkata. Yaqulu ni sebenarnya, perkataan yaqulu ni sebenarnya kita banyak jumpa tapi kita macam kurang perasan. Sebab apa kita kurang perasan? Sebab dia tambah ya. Biasa yang kita dengar, kita jumpa ialah qala. Qala Allah Ta'ala. Firman Allah, berkata Allah. Dalam bahasa Arab, dia tidak membezakan antara Tuhan ke manusia ke. Qala belaka. Cuma qala ni past tense. Yaqulu present tense. Iaitu, dan di kalangan manusia ada orang yang berkata. Man, kalau banyaknya diterjemahkan siapa. Tapi siapa untuk siapa? Siapa untuk orang lah kan. Jadi di kalangan manusia ada orang yang berkata. Man yaqulu amanna billah. Jadi wa minan nasi man yaqulu. Jadi asalnya qala. Qala telah berkata. Yaqulu sedang berkata dan akan berkata. Sekali lagi saya katakan, jangan cuba belajar macam mana nak buat. Cuma faham je, oh macam tu. Jadi sebab apa? Sebab kita nak faham. Kita kena faham, sentiasa ingat objektif kita belajar video ni. Objektif kita ialah kita nak orang baca Quran, kita faham. Itu saja. Saya tidak mahu ajar tuan-tuan cakap Arab. Cakap Arab ni pelajaran macam lain. Dia tak boleh macam ni. Ini nak cepat punya belajar faham Al-Quran. Fokus dia, orang baca Quran kita faham. Itu saja. Nak cakap Arab tak boleh. Dia kena pergi duduk negara Arab. Okey. Jadi, wa minan nasi man yaqulu amanna. Dan di kalangan manusia ada orang yang berkata amanna. Amanna ni dua perkataan. Na kat belakang tu ialah kami. Tapi perasan tak? Amanna ni dia ada sabdu di atas amanna. Amanna maknanya bila ada sabdu tu, maknanya asalnya dia ada dua nun tetapi telah digabungkan. Sebab apa? Sebab satu perkataan adalah satu nun adalah amana. Tapi satu nun lagi na. Jadi dia gabungkan amanna. Sebab apa? Na yang belakang maknanya kami. Amana maknanya beriman. Aman, kami beriman. Na tu kami. Amana beriman, kami beriman. Dia kami duduk belakang. Dia terbalik dengan bahasa Melayu. Kita kata kami beriman. Dia kata beriman kami. Tapi yaqulu dia berkata. Ya tu adalah dia. Ya tu dia. Dia berkata. Dan di kalangan manusia ada orang yang dia berkata amanna, kami telah beriman. Jadi beriman ni sebenarnya bahasa Melayu dah lah. Berapa kali dah kita jumpa. Jadi amanna tu sebenarnya kita dah tahu sebenarnya maksud dia. Iaitu kami telah beriman. Lepas tu billah, dengan Allah. Mereka berkata kami beriman dengan Allah. Billah, bi tu dengan. Billahi. Tengok. Allah tu jadi hi. Sebabnya ada bi. Bila ada huruf jar dia panggil huruf. Dia bukan satu. Huruf jar ni min, ila, an, ala, fi, rubba. Dia bila ada perkataan-perkataan ni selepas perkataan huruf-huruf ni, perkataan akhir dia mesti baca baris, dia panggil majrur, bukan baris bawah. Jadi panjang cerita kalau saya terang terlalu detail jadi pening. Jadi dia keluar topik, dia keluar daripada objektif. Memanglah ada orang tanya, sebab apa ni ustaz baca billahi? Yang tu yang saya sentuh-sentuh tu.
Sebenarnya banyak sentuh benda tu akan melewatkan kita punya objektif sebenar. Objektif sebenar kita ialah nak faham Al-Quran. Dia faham Al-Quran secara kita nak buat ni, kita cara faham secara mudah, secara surface. Kita baca ataupun orang baca, kita dapat tangkap makna dia. Itu saja. Itu langkah permulaan. Sebab belajar ni tidak ada penghujung. Jadi mula-mula tu kena power dulu supaya bermotivasi lah. Kalau kita dah mula faham, nanti baru kita semangat nak belajar lagi. Siapa-siapa saja. Jadi amanna billah, kami telah beriman dengan Allah. Wa bil yaumil akhir, dan dengan ulang perkataan sama aja lah. Wabi, dan dengan al-yaum tu kita dah ada jumpa sekali baru ni, tapi tak apa. Al-yaum maknanya hari, pada hari. Wabil yaumi, dan pada hari. Tengok, lepas daripada bi tu, al-yaum tu jadi baca baris bawah. Baris bawah, iaitu wal yaumi. Sebab apa? Sebab ada bi ni. Wabil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir. Kita nampak hari akhir ni, kita dah tahu lah. Ini dah dimelayukan, iaitu kita pun panggil akhir. Akhir-akhir ini. Lepas tu maksud dengan hari akhir di sini maknanya hari akhirat. Jadi dia yaumil akhir di sini hari akhirat. Kita pun dah tahulah, dah Melayu lah. Orang Melayu pun panggil hari akhirat. Sebab apa kadang-kadang dia panggil akhirah. Tapi kadang-kadang dia panggil akhir. Tak payah faham lagi. Yang penting akhir tu hari akhir. Kita pun dapat faham. Hari akhirat lah, takkan hari apa lagi. Wabil yaumil akhir. Orang ni, dan di kalangan manusia ni, ada orang yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tiba-tiba apa? Rangkap terakhir dia, Tuhan kata, wa ma hum bimu'minin. Dan ma hum, tidaklah mereka itu bimu'minin, dari orang yang beriman. Ni sebab tu saya tanda kuning kat sini. Sebab apa? Sebab selama ni, sebelum ni semalam, kita jumpa perkataan ma, dia menunjukkan kepada apa. Tetapi pada hari ni, ma ni, dia bermaksud tidak. Sebab apa macam tu? Sebab perkataan ma dalam bahasa Arab, dia ada banyak makna. Kadang-kadang dia makna apa. Kadang-kadang dia bermaksud yang. Kadang-kadang dia bermaksud tidak. Macam-macam ada. Tak jadi masalah. Dia panggil ma di sini linnafi. Ma tapi maknanya tidak. Untuk menunjukkan nafi. Menafikan. Wa ma hum. Macam mana kita nak kenal? Tak payah cuba nak kenal. Kita tahu je. Di sini maknanya tidak. Wa ma hum. Sebab apa? Sebab dia kan, dia lebih kurang apa ni? Dia punya maksud dia tu. Barulah faham. Wa ma hum, dan tidaklah mereka. Lah tu tak ada lah. Wa ma hum, dan tidaklah mereka bimu'minin, dengan orang beriman. Iaitu mereka itu bukan dari orang beriman. Cuba tengok. Wa ma hum, dan tidaklah. Hum apa dia? Hum mereka. Semalam kita dah jumpa banyak kali dah perkataan hum, mereka. Wa ma hum, dan tidaklah mereka bimu'minin, dari kalangan orang beriman. Sebab apa? Bi di sini sebab bi maksudnya dengan, dari kalangan. Bi, perkataan bi ni banyak maksud. Ni dia keluarga yang sama. Apa dia? Perkataan bi, perkataan ila, fi, dia huruf. Satu huruf ya. Dia panggil huruf jar. Hum, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu bimu'minin, dari kalangan
orang yang beriman. Asal perkataan ni bukan mukminin, asalnya mukminun. Mukminun. Oh, kita pun baru faham. Oh, biasa jumpa mukminun. Apa dia? Orang yang beriman lah. Mukminin. Tapi sebab apa? Kadang-kadang dia mukminun, kadang-kadang dia mukminin. Benda sama saja. Ni dia sebab dia. Salah satu sebab dia ada B ni. Asal dia mukminun, bila ada B saja, dia tak boleh nun dah. Dia tak boleh dengan waw. Dia kena waw tu dia bertukar menjadi ya. Jadi kena baca mukminin. Ni benda-benda basic lah dalam belajar bahasa Arab. Tapi dia masalahnya ramai orang belajar, bila nak guna tak pandai. Sebab tu saya tak suggest tuan-tuan dan puan-puan belajar grammar. Tak pada saya kalau belajar grammar lepas tu bahasa Arab perkataan pun tak tahu lagi, pengalaman saya memang susah nak pandai. Ni cara di Malaysia ni, setengah orang dia suka dia belajar grammar. Belajar grammar bagus, tapi kalau belajar grammar dalam keadaan kita perkataan pun kita tak tahu lagi, maka kita akan jadi down nak belajar. Sebab grammar Arab ni dia mendalam. Benda basic ada, tapi pengalaman saya belajar, setelah saya belajar cara belajar grammar ni tak pandai-pandai. Akhirnya saya faham bahawa belajar bahasa ni, dia bukan grammar yang penting dulu, tetapi dia panggil mufradat. Makna perkataan dulu kita kena tahu. Seperti seorang budak. Bila seorang budak lahir, dia tak belajar grammar lagi. Dia dengar dulu orang sekeliling dia cakap apa kan. Dia dengar orang sekeliling dia cakap apa, dia kumpul maksud dulu, perkataan dulu, makna, mufradat, vocab dulu. Bila banyak vocab, barulah kita boleh bincang tentang grammar. Jadi ada setengah pendekatan, dia pergi cekau grammar dulu, perkataan tak tahu apa. Jadi macam nak guna macam mana grammar perkataan pun aku tak tahu. Jadi kita ni step yang pertama, objektif kita jelas. Kita nak faham Al-Quran. Bila orang baca, kita faham. Kita baca Quran, kita faham. Faham tu macam mana? Faham surface. Maknanya faham secara kasar. Ya, tak boleh pergi ceramah, pergi apa, tak boleh lagi. Ya, faham macam tu saja. Itu langkah yang pertama. Ya. Okey, jadi untuk hari ini setakat tu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak kebaikan hasil perkongsian kita pada hari ini. Dan seperti biasa, marilah sama-sama kita kongsikan siri Tadabbur Wahyu ini dengan sahabat-sahabat kita, dengan sanak saudara kita. Mudah-mudahan mereka pun mendapat kebaikan yang ada lah, dapat sama belajar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.